Kalau balik lepak depan TV tengok. Tak ingat musyawarah pula di Padang lah. Di Padang. Lah ni dalam dewan. Beza perubahan masa. Dulu pakai musyawarah. Musyawarah memang lawan. Lah ni tukar tak elok lawan. Lawan Quran macam lawan lumba lari lah. Dah jadi tilawah. Apa dia tukar nama? Baca Quran Yatlu alaikum ayatina. Tapi bukanlah Quran tu suruh baca lagu tu. Nabi buat musyawarah tak? Nabi baca ayat yang pertama, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat pertama. Ayat pertama Allah Ta'ala suruh baca lah. Iqra, baca. Lepas tu kita kena rajin baca. Orang buat kajian, orang Melayu ni paling malas baca. Malas baca. Buku beli penuh mari, tapi tak baca. Kita tengok eloknya kitab ni. Penuh mari. Baca tak? Beli, orang je beli. Orang beli buku bagus. Dia baca, jangan tak baca. Beli tengok kulit dia cantik, tak baca. Beli buku hak dipaksi lebih banyak beli. Buat diskusi, bukan habis baca. Baca lah di rumah kan. Kitab yang kita baca ni pun baca lah. Ni tak ada kelas pakai tak baca tak. Baca di kelas saja, balik tak baca tak. Ada juga hak di masjid kitab tak boleh tahu di masjid. Masa ustaz naik baca kitab, bawa keluar kitab. Lepas tu simpan di masjid. Kitab ni bawa pun dah dapat pahala. Bawa tiba-tiba tak ada kelas dapat pahala. Parlimen dapat pahala. Jangan kata silap buat berat aku je. Dah dapat pahala kok tak. Marah tak minta, saya bawa dia. Tengok pun dapat pahala lah. Kita pakai harap hak bawa ni hak tengok saya dah baca dah. Baca sama. Tapi tak apa, tak baca pun pokoknya main kelas paksi baca juga. Kalau tak main lagi tak baca. Tak kenal Nurul Ihsan. Apa Nurul Ihsan? Macam bunyi macam Darul Ihsan. Selamat Darul Ihsan. Baik. Tugas Nabi yang pertama sekali yatlu, tilawah baca. Nabi baca Quran ni. Turun satu wahyu, Nabi baca pada sahabat. Sahabat hafal. Wa yuzakkikum, dan mensuci ia akan kamu daripada syirik dan maksiat dengan taubat dan Islam. Jadi perintah, makna tugas Nabi yang kedua ialah tazkiyah, dia panggil tazkiyatun nufus. Tazkiyah membersihkan, mensucikan daripada syirik dan maksiat. Jadi kalau kufur, kalau syirik, suci bersyirik, jadi tauhid. Tak ada syirik, hilang syirik, dapat tauhid. Kita ni orang Islam, orang beriman, akidah kita tauhid. Tauhid makna apa? Mengesahkan Allah Ta'ala. Tazkiyah maknanya tugas Nabi sucikan, bersihkan hati umat dia daripada syirik. Kita ni bersih tak daripada syirik? Bersih tak daripada syirik? Melalui ilmu apa kita nak bersih? Ilmu tauhid dan tasawuf. Ilmu tauhid bersihkan daripada syirik jali. Syirik jali. Syirik jali dia. Syirik yang bila kita ada tak jadi orang Islam. Syirik jali, syirik yang keluar dari Islam. Ilmu tasawuf nak bersihkan kita daripada syirik khafi. Syirik khafi. Syirik jali lebih bahaya sebab keluar dari Islam. Syirik khafi pun bahaya sebab merosakkan amalan kita. Itu bahaya. Sebab tu kita kena ada ilmu tasawuf. Kena ada ilmu tasawuf. Kita minum ayat ni.
Minum air. Alhamdulillah, alhamdulillah. Minum air lah. Air yang bagi kita kenyang lah. Siapa bagi kenyang? Hilangkan dahaga. Dan siapa yang bagi hilang dahaga? Allah yang bagi hilang. Allah yang bagi hilang dahaga. Air ni sebab sajalah. Air tak ada kuasa apa. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Saya minum air ni. Air ni tidak ada apa-apa kuasa mengenyangkan, menghilangkan dahaga saya. Ha? Yang menghilangkan Allah Ta'ala. Baik. Api membakar. Yang menjadikan terbakar itu siapa api? Api ya? Allah Ta'ala. Api tak ada kuasa apa. Bila kata api tak ada kuasa, dia tak kuat bakar ni. Anu api. Ha? Kenapa kita takut? Sebab Allah Ta'ala buat peraturan ke alam ini. Sunnatullah terhadap alam ini ialah yang kita panggil tabi'i. Tabiat. Allah Ta'ala buat tabiat ataupun adat, peraturan kepada alam ini. Kalau raluk dalam api bakar, no? Kira dengan pisau duka. Itu Allah Ta'ala buat peraturan. Tapi jangan kata mesti. Tak mesti. Adat saja mesti. Tapi tak semestinya. dia harus saja. Sebab itu Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia. Namrud lempak Nabi Ibrahim AS dalam api, tak bakar. Tak bakar sebab Allah yang bagi bakar. Allah yang bagi bakar. Sebab itu Allah Ta'ala tunjuk supaya kita jangan berpegang kepada sebab. Tak boleh pegang pada sebab. Tapi adakah bila kita ambil sebab kita ni syirik? Tidak. Dia duduk kepada keyakinan kita. Kalau yakin ayat itu mengenyangkan, syirik. Itu bahaya dalam ilmu tauhid. Ustaz Rahizat baca ilmu tauhid. Bahaya dalam ilmu tauhid. Baik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajar ia akan kamu akan kitab Quran. Ke-10 setengah kita berhenti. Dan mengajar ia akan kamu akan kitab Quran dan hikmah, barang yang ada padanya daripada segala hukum-hukum. Hikmah ini setengah ulama mengatakan hadis ataupun sunnah Nabi SAW. Jadi Nabi, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi mengaku, iqrar adalah sunnah. Itu hikmah. Jadi kita kembali kitab dengan sunnah, Quran dengan sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajar ia akan kamu akan barang yang tiada kamu ketahui daripada pekerjaan dunia akhirat. Nabi mengajar pula. Tadi ta'lim, tadi tilawah, baca. Kemudian tazkiyah. Kemudian ta'lim. Nabi mengajar apa yang kamu tak tahu tentang perkara dunia dan akhirat. Penutup dia, fadhkuruni azkurkum, maka sebut oleh kamu akan daku dengan sembahyang dan tasbih dan zikrullah dengan lidah dan hati dan jawarih anggota-anggota. Nescaya aku sebut akan kamu pada hadis kursi. Barang siapa menyebut tu, aku sebut akan kamu berhenti kamu. Stesen kan. Pada hadis qudsi, baru sambung balik. Pada hadis qudsi, barang siapa menyebut akan daku pada hatinya, aku sebut akan dia pada hatiku. Dan barang siapa menyebut akan daku pada jemaah, aku sebut akan dia pada jemaah, perhimpunan yang terlebih baik daripada perhimpunannya. Zakartu fil mala'i khairun minni, atau maqal. Dalam hadis disebut Allah Ta'ala berfirman, bila kamu ingat ke aku ingat kepada kamu. Kalau kamu ingat dalam jemaah, dalam perhimpunan ramai, aku ingat dalam perhimpunan ramai yang lebih baik daripada itu.
Maknanya Allah suruh kita ingat kat dia. Fadhkuruni azkurkum. Satu, Allah suruh. Lepas tu Allah ingat. Apa makna Allah Ta'ala ingat? Macam kita ingat lah. Bila kita ingat pada Allah dengan zikrullah. Zikir yang paling baik ialah zikrul lisan dan zikir hati dan zikir jawarih. 3 bentuk zikir. Zikir hati, ingatlah hati. Lisan sebut dengan lisan, dan amal mengikut perintah Allah Ta'ala, itu zikir juga. Kita ada zikir walaupun mulut tak sebut, zikir jawarih kita mengaji. Tapi kalau ada 3 sekali, cantik lagi lah, paling baik. Keadaan yang paling baik ialah keadaan zikir lisan, hati dan jawarih. Kita duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir kita sebut Allah, Subhanallah, La ilaha illallah. Hati kita pun sebut juga. Paling baik. Itu keadaan yang paling baik. Sebab tu sembahyang tu ibadat yang paling baik. Sebab dalam sembahyang kita sebut nama Allah. Kita dalam hati kita khusyuk, dan kita duduk dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Paling baik zikir, ibadat. Dalam sembahyang ada zikir, ada taat patuh seluruh anggota badan kita, dan kita ingat pada Allah Ta'ala. Kalau ada 3 paling cantik. Tapi kalau ada 2 saja kurang cantik. Mulut sebut, hati tak ingat. Koman sikit. Paling koman, tak ingat langsung. Dah tak sebut nama Allah, hati tak ada ingat Allah, duduk dalam majlis yang majlis maksiat. Itu paling koman sekali. Paling koman sekali. Kita baik itu, fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, kamu ingatlah kepada aku, kata Allah. Aku ingat kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala bimbing kita. Allah ingat kita, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Kita tak terpesong ke arah lain dalam bimbingan Allah. Gaya nak telencong sikit, Allah Ta'ala tarik balik, kerana kita ingat pada Allah Ta'ala. Maknanya zikrullah sebaik-baik amalan. Sebut dalam hadis Nabi SAW yang panjang. Sahabat tanya, apakah amalan yang paling baik? Nabi kata zikrullah. Sahabat tanya, adakah lebih baik daripada aku berperang fi sabilillah? Ya, Nabi kata, lebih baik daripada kamu perang mancung kepala musuh. Jadi tak payah kita tu fikir, tak payah pergi perang. Tak payah dia, kita duduklah majlis La ilaha illallah, La ilaha illallah. Adakah lagu tu? Dah. Maksud Nabi nak beritahu, kalau tidak ada zikir, walaupun dalam medan perang, tak guna. Bukan makna kena bawa tasbih dalam perang, pegang tasbih sebelah, pedang sebelah. Niat zikir dalam perang. Dia kena nampak tasbih dah. Dah. Perang. Dalam perang kalau tidak ada zikir, lari daripada fisabilillah. Sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang nak pancung orang. Nak pancung. Kenapa? Kawan tu pilu dah, dia tak jadi. Pasal apa? Sebab dia takut lari daripada zikrullah. Maknanya aku pancung kamu bukan kerana aku nak pertahankan Islam, tetapi aku nak pertahankan diri aku. Jadi tahan diri untuk diri kita, bukan untuk Allah. Dia tak mau lagu tu. Jadi itu kesan zikir. Bila kita ingat pada Allah, segala-galanya lillahi ta'ala, untuk Allah. Kita kata usolli fadl maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Itu hak lidah kita. Dia kata hak lain masa itu, supaya mengajak kita sembahyang ni lillahi ta'ala. Ingat kepada Allah itu membawa Allah Ta'ala ingat kepada kita. Allah bagi hidayah, Allah bimbing, Allah bagi rahmat. Antara rahmat Allah Ta'ala tanda dia, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ialah tenang hati kita.
tenang hati kita, tuan-tuan. Jadi okey dekat itulah. Kita sambung balik bulan lepas raya tak cuti no. Puasa tak cuti. Insya-Allah bulan puasa kita sambung balik, kita ambil balik ayat ni belum hadis lagi. Nah. Jadi setakat itu dulu pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk kita hadir majlis ilmu. Jadi kita fikir dulu. Ada apa soalan sementara menunggu ada jemputan kita daripada Selangor nak hadir majlis ini. Jadi tuan-tuan ada apa soalan, saya buka soalan. Ada soalan? Tabung. Ya. Tak gangguan. Nabi kata inna likulli khairin setiap kebaikan tu ada mafatih, ada anak kunci. Fatuba liman ja'alahu Allah ala yadayhi babal khairi. Bahagialah orang yang Allah Ta'ala bagi dia tu jadi anak kunci kebajikan. Jadi kita tu habaq tu main tu anak kunci tu. Kalau tidak tak jalan. Tak ganggu, tak jalan. Ada soalan? Tak ada. Soalan orang lain daripada yang tanya boleh ya? Tanya, boleh nak jawab bila dulu. Tanya. Kan nak tanya pasal yang kata tak boleh puasa selepas 15 Syaban ni maksudnya macam mana Ustaz? Tak boleh puasa selepas 15 Syaban, pertengahan yang kedua. Maksud dia macam mana? Dia tak boleh, bukan haram, makruh saja. Setengah pandangan ulama mengatakan makruh kita puasa 16 sampai 29 30 hari Syak, hari yang haram kita puasa. Jadi makruh itu setengah pandangan ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak tanya sebab apa makruh? Nabi ulama menjelaskan hukum yang ada dalam hadis Nabi. Nabi tak cerita sebab pun. Nabi tak bagi puasa. Macam mana Nabi tak bagi kita sembahyang Lailatul Duha ketika pagi sampai tengah hari. Apa sebab dia? Tak tahu lah. Jadi Nabi begitu je. Sebab Allah A'lam. Hikmah dia hikmah. Bukan sebab, hikmah dia panggil. Pasal, bukan pasal ada apa kebaikan. Sebab tu beza sebab dengan hikmah. Sebab lain, hikmah lain. Contoh dia, saya contoh lain, saya jawab lain. Hikmah dengan sebab baik. Sebab kita musafir, kita boleh qasar dan jamak. Sebab ialah kita bermusafir lebih daripada 90 km 2 marhalah. Itu sebab. Itu sebab. Adapun hikmah ialah kebaikan yang kita dapat di sebalik amalan ataupun di sebalik kelonggaran yang diberikan oleh syara. Apa kebaikan dia? Bila kita boleh jamak, mudah perjalanan kita, tak gangguan, melancarkan, lebih mudah pergi. Itu hikmah. Kebaikan yang kita dapat daripada sesuatu hukum syarak. Itu hikmah. Sebab ialah benda pasal apa boleh buat. Itu beza dah. Macam ni puasa tadi. Sebab apa? Bukan sebab apa. Apa hikmah? Apa hikmah itu boleh difikir dengan akal manusia. Contoh hikmah sembahyang. Macam orang buat buku hikmah sembahyang. Sembahyang ni boleh jadi sihat, hilang lemah jantung, sujud bagi lemah, tu hikmah. Tu hikmah, kebaikan tu boleh fikir. Dan banyak benda
yang syariat tentukan kita tak tahu hikmah dia, tapi kita buat saja, adalah hikmah. Ataupun adapun sebab, makna sebab ni ialah benda yang boleh menjadikan kita boleh buat hukum tu. Kita boleh sembahyang 2 rakaat qasar kerana kita musafir. Jadi soalan kau tadi, hikmah dia lah. Apa hikmah? Hikmah Nabi tak bagi puasa 16 sampai ke atas. Dia nak jaga hak fardu Ramadan. Ya. Dia nak jaga hak Ramadan fardu. Sunat saja. Hak Ramadan fardu, hak ni sunat saja begitu. Itu kata hikmah tu. Hak kita fikir ni lagu tu kot, kan? Kebaikan dia. Jadi ulama fikir dia lah. Jadi kita boleh beri juga mencari hikmah dia. Apa dia agak-agak hak Nabi tak bagi ni pasal apa? Mungkin pasal kita sebelum ni tak pernah puasa. Nabi suruh puasa awal-awal, bulan Sya'ban saja puasa. Kita pergi melihat tengah, takut-takut puasa 4-5 hari letih. Lepas tu hak wajib tak larang dah. Tu kata hikmah. Hak tu boleh fikir. Hak lagu tu boleh fikir. Tu jawapan tu. Tentu jawapan. Haji umrah. Haji umrah pula macam mana? Tamattu'. Ya, haji tamattu' buat umrah dulu. Ya. Kita buat haji, nak buat haji, dia letih. Ya. Kita pergi awal. Kita pergi 20 hari, 30 hari lagi nak wukuf di Arafah. Jadi kita tak mengaji kata makcik, dengarlah dia buat isra' teruk aja buatlah tamattu'. Kita buat tamattu'. Kita tamattu' maknanya buat umrah dulu. Kita buat umrah selesai, lepas tu tunggu haji kan. Tak buat umrah pun tak apa, sunat je. Tapi lah kalau tak buat kan. Sihat kita buat, tak sihat kita berhenti dulu. Itu hikmah dia. Ada kebaikannya Nabi buat 3 cara. Nabi suruh buat 3 cara. Ihram paling mudah sekali. Tamattu' kedua. Ifrat yang paling besar. No? Hikmah. Ada apa soalan lain? Isnin Khamis. Isnin Khamis kita bisa buat dah sebelum ni. Buatlah Isnin Khamis. Itu pun sebagian ulama yang mengatakan makruh. Sebagian ulama. Sebagian yang kata tak makruh. Kalau kita rasa kita ni larat buat nyesel, aku tak buat 15 tu, buatlah. Pegang ulama aku tak makruh. No? 3 bulan. Ada orang buat 3 bulan. Direct terus. Itu mak saya, amalan mak saya, Allah irham. Dia 3 bulan. 3 bulan. Tak tinggal. Direct terus. Kadang-kadang hak 30 tu dia tinggal. Hak 30 syok tu tinggal. Syok. Tapi ulama kata kalau orang tu buat dah, tak ada masalah pun. Cuma niat jalan hari esok. Jadi 30 tu elok juga di berhenti lah. Raya hari 30. Ada orang puasa hari-hari. Ada cerita. Nabi Daud selang sehari. Ada orang puasa hari-hari. Nampak dia ada mampu. Ada orang di pokok senang. Pak Cumi. Tuan-tuan pernah dengar Pak Cumi? Dia masih ada lagi, dia nak pergi jumpa pula. Pak Cumi pokok senang. Hari-hari dia puasa kecuali hari yang haram saja. Hari raya, hari tasyrik, hari 30. Hari lain puasa. Dan dia buka puasa dengan telur ayam. Nasi dengan telur ayam. Ayam dia belah sendiri. Saya ziarah dia lama. Dia kata Pak Su ni tak makan. Lain kata Pak Su makan
buka puasa dengan tumak ayam. Ayam tak sebelah sendiri. Ayam belah sendiri. Dia tanam pokok salak. Orang petani ada tengok dia. Tanam pokok salak banyak. Lah ni orang dah tak karat dah. Tapi kuat Ustaz. Ya. Tak dia kuat nah. Dah tak larat. Puasa. Kuat lah tak larat. Tak larat. Kuat masa dia puasa. Masa dia puasa. Macam kita. Jalan serupa kita juga. Cakap serupa kita juga. Bukan jadi orang dah biasa dah tak makan. Tak. Amalan hari-hari. Tu ada orang hidup. Ini orang yang dekat dengan Allah Ta'ala dengan amalan. Ya. Ambil ya. Ambil nas di mana? Nas dia puasa. Puasa sunat ni bila-bila masa. Yang haram yang tak boleh. Hari haram ya. Hak ulama kata 3 hari. Hari Tashrik, campur hari raya, haram. Hari raya Aidil Fitri, haram. Hari Syak, haram. Lain pada tu, tak haram. Nah dia tu, bila tak haram, boleh puasa. Nah dia Quran sunnah lah makna dia. Ambil Quran tak ada kata puasa lah hari-hari. Dalam hadis pun tak ada kata puasa lah hari-hari. Tapi tak ada hadis yang larang jangan puasa hari-hari. Tak ada. Macam tak ada. Kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Tak ada Nabi larang kecuali masa waktu duha. Sembahyang duha. Sembahyang ni setengah ulama kata haram, setengah ulama kata makruh. Jadi siapa kita nak sembahyang kita zuhur, nak sembahyang 100 rakaat. Ada orang sembahyang ambil nah benar ni. Nah dia nas umum. Sembahyang sunat nas umum. Bila kamu ada masalah, kamu sembahyang 2 rakaat, minta pada Allah, Allah perkenalkan yang hajat. Nak sembahyang hajat 4 rakaat itu suka kita banyak masalah. Ini masalah pertama, ni anak pertama, Allahu Akbar. Ni anak kedua, Allahu Akbar. Ini anak ketiga. Boleh buat dia tu? Kan? Kita masa banyak kerja Mekah contohnya. Ya umrah, nak buat apa? Kita ada orang tak tahu nak buat apa. Lah, aku buat habis dah kita. Buat apa lagi? La ilaha illallah. Sembahyang banyak lagi, sembahyang. Sembahyang 4 rakaat tak buat. Baca Quran, bayang. Jadi cerita dia nas puasa ni puasa ni tak selagi tak haram boleh buat. Tapi Nabi kata puasa yang paling baik puasa Nabi Daud. Selang sari. Tapi dia ada tu alam tu dia boleh puasa lah kan. Tapi dia tidak puasa tu jangan sampai kita memudaratkan badan kita, memudaratkan anak isteri kita. Puasa sampai duk lena, ya kerja tak buat kan. Isteri tak makan, tak boleh lah. Kena tengok lah ibadat ni hak mana Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh buat, tapi ada hak dia. Ada hak dia. Dia boleh buat, dia boleh buat. Kita tak boleh buat. Mereka 10 hari puasa boleh, betul tak dapat. Azam aku nak puasa macam Pak Cumi. Hari-hari nak puasa. Kena 10 hari senak. Tak boleh. Isnin Khamis pun kali boleh puasa. Allah. Tabilah. Alhamdulillah. Saya tak boleh pergi istiqamah Isnin Khamis. Tak boleh. Abang dia kena niat puasa dah pergi kerja. Kalau kata macam mana? Nak belajar pergi kedai. Jom. Habis nak puasa apa? Padahal masa tu dah pukul 11-12 dah. La ilaha illallah, tu tak tahan. Tak payah. Orang kata jom buka puasa nawai tu saum maghrim. Nawai tu saum maghrim. Puasa. Ustaz nak tanya, Ya. suami kalau dia tak puasa, kita masak kat dia apa hukumnya? Suami kalau dia tak puasa, kita masak kat dia. Suami kalau tak puasa, kita masak kat dia apa-apa dah boleh. Kalau dia sakit, dia sakit tak boleh puasa, kita kena masak lah. Sakit, dia sakit perut tak boleh puasa ni, gastrik, kita masak kat dia tak apa, sebab dia tak boleh puasa. Tapi kalau dia boleh puasa, dia tak puasa,
Kita kata minta maaf. minta maaf lah. Subahat. Ha? Anu kata tu Tak boleh subahat. Kata subahat. Ya. Sebab maksiat tak boleh kita tolong. Boleh tanya lagi sementara Ustaz jemputan kita nak. Ya, sila. Ya. Oh, dekat masjid dengan surau. Mana dekat masjid ke surau? Ya. Surau ke dekat, masjid ke dekat? Dua-dua dekat. Jalan kaki dua-dua boleh sampai. Mana dulu, masjid dulu ke surau? Surau dulu. Ini tahu. Baik. Surau dengan masjid yang paling yang lebih baik sebab masjid lah. Sebab dalam masjid kita boleh i'tikaf. Ada tahiyatan masjid. Ada tahiyatul masjid. Banyaklah kelebihan masjid. Surau dia tak boleh kita nak i'tikaf. Baik. Kita ada surau, kita ada masjid. Macam saya Taman Murni, surau ada, masjid ada. Saya pergi sembahyang di surau. Pasal apa? Sebab surau tu surau utama dia. Masjid tu masjid Qaryah tu. Kalau saya tak pergi tak ada orang. Kalau ada orang lain okey. Tapi tak apalah, bukan saya tak pergi tak ada orang lain pergi kan. Tapi hak saya nak buat macam mana? Boleh lah, saya nak pergi masjid sama pun boleh. Nak pergi kena jagalah surau ada surau untuk sembahyang juga. Kalau kita tinggal surau, buat apa surau ni? Masjid Allah pakai kosong surau di masjid. Jadi itu boleh pilih. Kita mudah nak pergi surau, pergilah surau. Surau tu tempat kita, masjid Qaryah. Mungkin orang lain yang dekat dengan masjid dapat pergi masjid. Kita dekat dengan surau, kita pergilah surau. Kalau boleh pergi dua-dua lagi baru ya. Mula-mula sembahyang di masjid. Sembahyang maghrib, itu lari sembahyang surau pula ke mana tu. 2 kali sembahyang maghrib. Boleh? Baik. Baiklah. Saya start di masjid. Di kolej tu ada lebih. Dekat lah tu, kolej community. Siapa yang nak main ni Ustaz? Kami nak pergi. Apa nanti? Sat lagi. Saya pun tak tahu. Tak sebabnya fikir di baru dah tadi kan dia buat duit Ya. Allah terima kasih banyak. Jazakallah khairan katsira, jazakallah khairan katsira. Baru balik ya. Semua. Tak kena apa dengan orang tak ramai nak ke terbang lah. Tu lah. Nak kita pergi terbang kan. Terima kasih banyak lah. Panas, apa kata panas ya? Panas, bulan 5 panas ya? Ya? Bulan 6, bulan 5 panas. Ya, lagi panas. Ya. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah.